Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami di MHI untuk siaran pada hari ini, Selasa 24 November 2020. Di awal tadi kita ada kongsikan yang kita akan sentuh sedikit sebanyak tentang cabaran dan juga apakah yang sebenarnya dilalui oleh tenaga pengajar, ibu bapa dan juga murid-murid maupun pelajar berkaitan dengan kelas dalam talian yang telah pun dilaksanakan sejak 9 November yang lalu sehinggalah pada tahun hadapan, dan bagaimana dalam masa ini PKP yang telah pun dilaksanakan, sekejap sekolah dapat bersemuka, sekejap kita kembali kepada pembelajaran dalam talian, bagaimana mereka menyesuaikan diri ataupun adaptasi dengan keadaan itu memberi impak kepada masa depan pembelajaran di Malaysia, di negara kita. Okey, kita teruskan dengan perkenalkan tetamu istimewa kami di studio, Datuk Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Terima kasih Datuk bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Sihat, terima kasihlah di atas jemputan ni. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Datuk juga sebagai seorang tenaga pengajar dahulunya, maknanya mengetahui bagaimana tanggungjawab yang digalas dan cabaran yang dilalui. Cuma ketika pandemik ini, pastinya setiap tenaga pengajar, setiap dalam bidang pembelajaran itu akan melalui fasa yang sama. Cuma dikatakan tanggungjawab ini beralih kepada bahu ibu bapa pula. Kerana kelas online perlu dilakukan di rumah. Ibu bapa juga mempunyai kerja hakiki yang perlu dilaksanakan, perlu diselesaikan. Dalam masa yang sama, anak-anak haruslah menjalani pembelajaran. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Kita bersyukur. Saya kira kita bersyukur. Sebab apa? Persekitaran atau suasana di Malaysia ini melahirkan pendidik atau guru yang saya kira istimewa. Sebab itu saya pun sebagai seorang pendidik, walaupun pensyarah di universiti pun juga seorang pendidik. Bagi saya pegangan yang telah barangkali disuntikkan kepada warga pendidik ini ialah dengan izin bahasa Inggerisnya, once a teacher, always a teacher. Jadi sebagai pendidik, bila jadi pendidik, terus jadi pendidik. Jadi bermakna tak kira sama ada waktu cuti atau masa kelapangan atau cuti panjang dan sebagainya, termasuk PKP ini, saya kira tugas dan tanggungjawab sebagai guru berterusan. Dan satu lagi yang saya barangkali berterima kasih kepada dengan kerajaan Malaysia bahawa suasana untuk melahirkan pendidik guru ini saya kira agak sempurna. Maknanya guru-guru saya kira jaranglah yang merasakan macam terkilan ke atau masa tergelisah ke atau tidak mahu jadi pendidik. Banyakkannya kekal jadi pendidik dengan baik, saya kira. Jadi waktu ini, dan satu lagi yang saya ingin barangkali mengingatkan kita bersama, pendidik pertama barangkali ramai yang lupa di rumah ialah ibu bapa. Betul. Jadi inilah kita mesti faham, menghayati pekerjaan bersama, memahami tentang untuk memberi pendidikan. Waktu PKP ini saya kira, walaupun kita menekankan tentang kesihatan, jangan sekali-kali lupa tentang tanggungjawab untuk memberi pendidikan anak-anak kita. Falsafah pendidikan negara kita menekankan untuk memberi pendidikan yang sempurnanya, yang holistik, yang untuk membangunkan jasmaninya, emosinya, rohaninya, inteleknya dan soal sosialisasi antara kita. Jadi ini begitu luas dan saya percaya guru-guru atau pendidik yang telah diamanahkan tanggungjawab ini dapat menjalankannya. Utamanya dalam hal musim PKP ini, cara baru. Jadi saya percaya kebanyakan guru ini mau tak mau menerima hakikatnya. Perlu belajar dan perlu kemaskini bayang kaedah mengajar atau mengajar pendidik secara baru ini. Betul. Atau norma baru. Iaitu pendidikan atas talian. Ini perlu ditingkatkan. Ingin menyesuaikan diri dalam keadaan norma baru ini satu cabaran yang lain. Tapi cabaran yang dihadapi oleh sesetengah keluarga yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Datuk, mungkin dalam satu keluarga itu ada 5-6 orang anak, tapi hanya ada satu sahaja komputer, gadget dan sebagainya untuk membenarkan. Dan kekangan untuk mengakses internet juga dihadapi oleh setengah keluarga untuk membenarkan mereka menjalani kelas online dan sebagainya. Ada keluhan daripada setengah ibu bapa. Betul. Pengalaman saya sebagai datuk misalnya, ada anak, ada cucu dan keluarga di rumah, barangkali satu penggunaan
alat-alat ataupun perkakasan yang tentu seperti dikatakan oleh Nim tadi, ada persaingan antara mungkin cucu nak gunakan, saya juga pun nak gunakan apa ni work from home. Betul. Dan juga ibu dan bapanya pun juga nak gunakan. Persaingannya ialah bila peralatan tu satu saja. Kedua, akses. Kadang-kadang kita di bandar ni bersyukur lainnya agak lengkap, tak ada permasalahan, tetapi kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman, saya rasa akses tu line ini agak sukar. Begitu juga saya kira kadang-kadang adanya gangguan-gangguan. Bila ada gangguan, kita rasa gelisah. Tak dapat menyambungkan balik tentang talian penggunaan kita. Tak ada orang barangkali nak perbetulkan. Tak ada orang yang barangkali nak pastikan bahawa adanya penggunaannya secara lancar. Ini adalah cubaan ataupun halangan-halangan yang perlu. Jadi sebab itu apatah lagi misalnya sekarang ini dalam musim banjir, ramai barangkali penduduk yang terjejas duduk di pusat-pusat penempatan sementara. Betul. Bagi pelajar-pelajar yang duduk di situ, mereka barangkali tidak ada akses kepada talian internet itu atau talian untuk kemudahan pembelajaran PDP atas talian. Jadi ini perlu kita beri perhatian lah. Okey, dan melihat kepada apa yang dikabarkan, ada juga mereka yang mengatakan murid tahun satu yang hanya dapat menjalani pada tahun 2020 ini 3 bulan sahaja pembelajaran dan juga pengajaran bersemuka mereka di sekolah. Begitu juga dengan pelajar-pelajar prasekolah. Ini adalah orang kata kickstart mereka baru nak bermula dengan mengenali huruf dan sebagainya, mengira dan sebagainya. Dan untuk meneruskan tahun 2020 ini bakal dilabuhkan tirai beberapa hari saja lagi. Bagaimana dengan mereka ini dikatakan berpotensi untuk menyumbang kepada murid-murid yang buta huruf. Itu adalah satu perkara yang serius bila kita melihat. Saya kira ini cabaran. Bukan masalah, cabaran yang kita perlu hadapi bersama. Pertama kita lihat waktu. Waktu pengajaran itu dah barangkali singkat ataupun dikurangkan. Sebab waktu penemuan ataupun contact hours dengan anak-anak tadi sudah diberhentikan sebab ada PKP. Satu. Kedua, kita tak pasti sama ada silabus atau sukatan pembelajaran. Kalau basicnya yang 3M, mengajar, mengira dan membaca. Apakah betul-betul telah disampaikan? Betul-betul kita dah sempurnakan. Sebab pembelajaran bersemuka ini berbeza dengan pelajaran atas talian. Sama ada pembelajaran atas talian dari peringkat-peringkat awal ni, prasekolah ini betul-betul berkesan atau dibuat penilaian. Saya mencadangkan bahawa satu, kita perlu buat penilaian keberkesannya. Kedua, kita memastikan kecukupan masa dan juga kurikulum yang nak di-cover itu. Misalnya barangkali sebelum waktu buka sekolah, mungkin ada masanya terhad dan tertentu untuk pelajar-pelajar prasekolah ini datang ke sekolah untuk dilatih tubi dengan apa yang barangkali kekurangan yang belum diperolehi. Ini sebagai cara-cara kaedah untuk memenuhi kekurangan yang ada pada situ. Baik Datuk, kita ada seorang pemanggil di talian, kita aikan terlebih dahulu. Hello, Assalamualaikum. Dari Machang, Kelantan kabarnya? Waalaikumsalam. Encik Faris. Ya, hai. Silakan dengan soalannya. Kita bersama dengan Datuk. Saya sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Faris. Saya seorang guru dan melihat daripada tajuk ni tugas guru semakin mudah. Okay, jadi menurut pendapat saya, sebenarnya untuk pembelajaran secara online ni menurut yang telah saya buat sebelum-sebelum ni, sebenarnya benda tu semakin rumit sebenarnya. Rumit untuk guru dan rumit juga untuk murid. Sebabnya dalam modul PDPI yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, pelbagai pilihan yang diberi kepada guru. Pertama, kita guna modul, kita guna saluran seperti Google Classroom ataupun kita beri tugasan secara online. Okey. Jadi kami sebagai guru prefer untuk berhadapan dengan murid sebenarnya, sebab bila berhadapan dengan murid, penerangan itu lebih jelas. Kesalahan murid boleh dipedulikan dengan secara terus.
Dan juga bila online, benda tu tak berlaku secara real. Secara jujurnya, saya rasa majoriti guru-guru di Malaysia sebenarnya kami prefer untuk berada di sekolah dan mengajar murid betul-betul di hadapan. Kami tidak selesa dengan keadaan berada di rumah dan perlu menghadap gadget. Sebab benda tu tak real. Sebab murid-murid memerlukan pembelajaran yang real. Tapi dari satu segi, murid-murid boleh explore secara lebih luas. Seperti mana tugasan-tugasan guru diberi secara lebih kreatif. Kita beri kerja-kerja projek. Dan yang ketiga ada berkenaan masalah gadget ini adalah ibu bapa sendiri sebenarnya. Sebab ada kalanya seperti masyarakat tahu, bila anak-anak nak main game, benda tu boleh diberi secara simple. Tapi bila mana pembelajaran nak dibuat, tiba-tiba handphone tak ada. Tiba-tiba handphone rais di alam rais. Saya pun jadi agak keliru di situ. Jadi sebenarnya bila kita nak berhadapan dengan benda-benda ini, kerjasama ibu bapa satu dan kreativiti guru juga penting supaya pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Baik, Cikgu. Itu antara pandangannya. Terima kasih Cikgu Faris Ismail dari Machang, Kelantan. Assalamualaikum. Saya kira mungkin Cikgu Faris bukan berasal dari sana lah ya. Lama agaknya dia pun tak balik ke kampung halaman dan sebagainya.